Oke, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat buat masa ini. Oke, kita teruskan PDPR subjek kimia kita pada hari ini. Oke, di sini cikgu nak kamu perhatikan bangunan apakah ini. Nah, jadi saya yakin dan pasti semua pelajar dapat sudah pun mengetahui apakah bangunan ini, yaitu bangunan Menara Tun Mustafa ataupun lebih dikenali sebagai Menara Yayasan Sabah. Okey, persoalan cikgu di sini adalah apakah komponen utama yang digunakan untuk membuat dinding bangunan ini? Okey, melalui pemerhatian kamulah sebelum ini, apakah komponen utama yang digunakan untuk membuat dinding bangunan ini? Apa? Okey, jawapannya adalah okey, sesiapa pelajar yang menjawab kaca, jawapan anda adalah betul. Okey, komponen utama yang digunakan untuk membuat dinding bangunan ini adalah daripada 2.160 panel kaca reflektif khas yang dapat menahan kelajuan angin hingga 272 km per jam. Oleh itu, hari ini kita akan belajar mengenai komposisi kaca dan juga kegunaannya yang terdapat di dalam subtopik 8.2. Okey, sebelum cikgu teruskan PDPR kita, di sini cikgu nak tekankan standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di mana di akhir sesi pembelajaran dan juga pengajaran dan juga pembelajaran ini ataupun PDPR ini, murid dapat memerihalkan sekurang-kurangnya satu jenis kaca, komposisi kaca tersebut, sifat dan juga kegunaannya. Okey, sebelum cikgu teruskan PDPR kita, penerangan isi pembelajaran kita pada hari ini, di sini cikgu mau kamu perhatikan kedua-dua gambar rajak ni dan saya yakin semua pelajar tahu apa kegunaan benda ini, kegunaan barang ini. So di sini adalah persoalan cikgu. Adakah kedua-dua contoh barangan ini diperbuat daripada jenis kaca yang sama? Jelaskan. Okey, di sini sebagai tugasan semua pelajar, cikgu mau kamu nyatakan pendapat kamu tentang kedua-dua gambar ini di ruang komen aplikasi YouTube ini. Okey? Sebelum anda meneruskan ataupun menonton video pengajaran ini, kamu harus menyatakan pendapat kamu mengenai kedua-dua gambar raja ini, sama ada adakah barangan kegunaan ini diperbuat daripada jenis kaca yang sama. Okey? Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Pertama sekali kita kenali apa itu kaca. Okey. Kaca merupakan satu bahan keras yang dihasilkan apabila silikat yang lakur disejukkan dengan cepat. Dan komponen utama kaca ialah silika atau lebih dikenali sebagai silikon dioksida yang diperolehi daripada pasir. Okey, ini adalah sifat-sifat asas kaca. Ada 6 sifat-sifat asas kaca. Yang pertama adalah lengai secara kimia. Lengai secara kimia bermaksud tidak aktif secara kimia. Dan penebat elektrik, bersifat penebat elektrik, lut sinar, penebat haba, keras tetapi rapuh, dan juga kalis air. Ada 6. Okey, sebelum tu bagi yang suka merujuk buku teks, anda boleh merujuk buku teks pada muka surat
260. Oke, hari ini kita akan belajar 4 jenis kaca yang utama. Yang pertama adalah kaca silika terlakur, yang kedua adalah kaca soda kapur, yang ketiga kita akan berkenal dengan kaca borosilikat, dan juga yang keempat adalah kaca lambem. Dan pertama sekali kita kenali apa itu kaca silika terlakur. Okey, komposisi bagi kaca ini adalah silika ataupun silikon dioksida, dan kaca ini merupakan salah satu kaca yang tidak mempunyai campuran bahan kimia yang lain lah. Dan sifat-sifat kaca ini adalah takat leburnya sangat tinggi, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah mengembang atau mengecut dengan perubahan suhu, load sinar kepada ultra ungu. Dan antara kegunaan yang selalu kita nampak bagi kaca ini adalah digunakan dalam teleskop. Dalam di sini, bahagian di sini, teleskop. Dan kegunaan lain adalah kanta optik, cermin mata, dan juga turus ultra ungu. Seterusnya kita berkenal dengan kaca soda kapur. Okey, komposisi bagi kaca ini silikon dioksida, natrium karbonat, dan juga kalsium karbonat. Sifat-sifatnya kaca ini adalah load sinar, takat lebur adalah rendah, mudah dibentuk, mudah pecah, tidak tahan haba, dan juga tidak tahan kepada bahan kimia. Selalunya kaca jenis kaca soda kapur ini digunakan untuk membuat kaca tingkap, lampu elektrik, cermin, dan bekas kaca, ataupun kita panggil sebagai botol lah, botol kaca. Seterusnya adalah kaca borosilikat. Komposisinya ada 5. Yang pertama adalah silikon dioksida, yang kedua adalah natrium karbonat, kalsium karbonat, boron oksida, dan juga aluminium oksida. Kaca borosilikat ini adalah salah satu kaca yang mempunyai bahan kimia yang banyaklah berbanding yang kaca-kaca yang lain, jenis kaca yang lain. Dan sifat-sifatnya adalah tahan haba dan mempunyai rintangan terhadap bahan kimia, takat lebur yang tinggi, load sinar kepada cahaya dan inframerah tetapi tidak kepada sinar ultra ungu, mengembang dan mengecut sedikit sahaja apabila suhu berubah. Jadi sifat-sifat yang mempunyai rintangan terhadap bahan kimia tersebut menjadikan kaca ini lebih sesuai digunakan untuk membuat radas-radas yang terdapat di dalam makmal kita, makmal sains. Okey, contoh lain adalah mangkuk dan juga piring kaca. Okey, seterusnya adalah kaca lambem. Komposisinya adalah silikon dioksida, natrium karbonat, lambem 2 oksida. Dan sifat-sifatnya adalah sangat-sangat bersinar-sinar, mempunyai indeks biasan yang tinggi, serta ketumpatan yang tinggi. Dan selalunya digunakan sebagai prism ataupun barangan perhiasan seperti lampu kristal ataupun kanta. Okey, ini adalah cara-cara penghasilan bagi kaca-kaca tersebut. Okay. Di sini kamu boleh baca, untuk kaca silika terlakur, silika dipanaskan sehingga lebur pada suhu 1800 darjah Celcius dan disejukkan dengan cepat. Bagi cara penghasilan kaca soda kapur, leburan silika dicampurkan dengan natrium karbonat
dan juga kalsium karbonat pada suhu 1500 derajat Celcius dan disejukkan. Untuk kaca borosilikat, leburan silika dicampurkan dengan boron oksida, soda, batu kapur, dan juga aluminium. Bagi cara penghasilan kaca plumbum pula adalah leburan silika dicampurkan dengan plumbum 2 oksida dan juga soda. Oke, itu sahaja untuk penerangan komposisi kaca dan juga kegunaannya. Oke, di sini kita akan buat latihan pengukuhan secara berpasangan. Cikgu mau kamu pilih pasangan kamu dan cari maklumat mengenai jenis-jenis kaca ini. Dan kamu perlu nyatakan apa jenis kaca bagi gambar E, gambar B, dan juga gambar C, komposisi, sifat bagi setiap contoh gambar barangan ini. Kamu tulis di dalam buku latihan dan juga kamu hantar kepada saya. Boleh paham ya? Oke, untuk latihan pengukuhan, cikgu akan sertakan pautan ataupun link untuk kuis atas talian, dan ini adalah latihan pengukuhan secara individu. Oleh itu, selepas kamu menonton video ini, kamu boleh menjawab latihan berpasangan itu terlebih dahulu, dan selepas Anda menghantar tugasan tersebut, kamu perlu menjawab latihan pengukuhan ataupun kuis atas talian melalui aplikasi Quizizz. Oke, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Bye.